Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian. Ada sedikit perkara isu yang saya rasa saya perlu untuk memberikan sedikit pencerahan. Ada dakwaan yang mengatakan bahawa sekiranya Rang Undang-Undang 355 dibentangkan sebelum daripada kerajaan perpaduan ini mengambil alih kuasa, tidak timbul isu keputusan dalam kes ni Elin yang akan memberikan kesan kepada peruntukan enactment jenayah syariah negeri Kelantan dan juga kesalahan-kesalahan yang telah diisytiharkan sebagai terbatal disebabkan ketidakberperlembagaan. Saya rasa dakwaan ini tidak tepat sebab kalau kita fahami Rang Undang-Undang 355 ini melibatkan isu dan keinginan serta hasrat untuk menambah had hukuman yang diberikan kepada mahkamah-mahkamah syariah. Dengan lain perkataan, setakat pada hari ini, kesemua hakim-hakim mahkamah syariah apabila hendak menghukum kesalahan-kesalahan di bawah enactment jenayah syariah negeri-negeri termasuklah di negeri Kelantan, mereka tidak boleh menghukum tertuduh ataupun pesalah dengan hukuman yang melebihi, contoh daripada 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. Kenapa? Sebab Akta 355, Akta Persekutuan, menghadkan kuasa negeri-negeri untuk menggubal undang-undang jenayah syariah, kesalahan-kesalahan jenayah syariah yang melebihi daripada apa yang disebut sebagai 356, iaitu 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Contohnya, kalau kita tengok dalam enactment jenayah syariah negeri Kelantan 2019 berkaitan dengan kesalahan liwat di bawah Seksyen 14 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan sebagai terbatal disebabkan melangkaui perlembagaan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat pada sini, di bawah Seksyen 16 tersebut, hukuman bagi kesalahan liwat yang diperuntukkan adalah 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Itu maksimum yang diperuntukkan di dalam Seksyen 14 dan dikubal di bawah enactment jenayah syariah negeri Kelantan. Okey, itu nama dia kesalahan. Di sini ada kesalahan liwat. Hukuman dia 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Okey. Bila kita lihat kepada keputusan Mahkamah Persekutuan melalui Ketua Hakim Negara tu majority judgement memutuskan untuk mengisytiharkan bahawa Seksyen 14 enactment jenayah syariah negeri Kelantan tersebut adalah terbatal bukan disebabkan hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan liwat itu melebihi ketidakberperlembagaan, tetapi alasan kepada mahkamah mengisytiharkan bahawa Seksyen 14 itu terbatal disebabkan oleh Badan Perundangan Negeri Kelantan tidak boleh mengadakan peruntukan Seksyen 14 tersebut sebab kuasa untuk menggubal peruntukan kesalahan bagi jenayah liwat tersebut adalah di bawah kuasa Parlimen, iaitu Parlimen buat undang-undang di bawah Akta Kesalahan jenayah, iaitu Penal Code. Jadi kita nampak tuan-tuan nampak di situ bahawa ia melibatkan jenis kesalahan bukan hukuman. Jadi kalau kita lihat asas dan alasan kenapa Mahkamah Persekutuan membatalkan Seksyen 14 bagi kesalahan liwat itu, dia tidak ada kena-mengena dengan Rang Undang-Undang ataupun Akta 355. Sebab Akta 355 tadi itu hanya menghadkan hukuman bagi kesalahan liwat tersebut, iaitu tidak boleh melebihi 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Jadi kita kena bezakan, Rang Undang-Undang 355 ni memperuntukkan hukuman sahaja yang diberikan dalam bidang kuasa mahkamah syariah, tetapi keputusan Mahkamah Persekutuan menjurus kepada kesalahan itu sendiri, kesalahan liwat, bukan hukuman bagi kesalahan liwat.
Jadi apa yang kita boleh simpulkan di sini, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, sebab tu saya katakan di sini bahawa dakwaan mengatakan sekiranya rang undang-undang 355 ini dibawa segera oleh kabinet dan kemudian dibawa ke parlimen, sudah tentu keputusan dalam kes Nik Eileen ini akan berlainan. Itu salah, itu tidak tepat. Sebab keputusan Nik Eileen tadi, dia lebih menjurus kepada kesalahan. Bahawa kesalahan liwat tadi sebagai contohnya, tidak boleh digubal di bawah enactment jenayah syariah Negeri Kelantan sebab Badan Perundangan Negeri Kelantan tidak ada bidang kuasa sebab dia adalah di bawah bidang kuasa parlimen untuk membuat kesalahan liwat ataupun sodomi di situ. So jadi saya harap kita semua boleh benar-benar memahami kedudukan sebenar tentang apa keputusan, asas keputusan yang telah dibuat di dalam kes Nik Eileen di Mahkamah Persekutuan ini, dan juga apa yang didakwa tentang kegagalan kerajaan untuk membawa rang Undang-Undang 355 ini yang memberi kesan ataupun yang boleh mengubah keputusan dalam kes Nik Eileen ini. Saya simpulkan, tuan-tuan, kita semua kena faham istilah kesalahan dan yang kedua had hukuman. Mahkamah Persekutuan membicarakan isu berkaitan dengan kesalahan, yang mana kesalahan liwat dan 17 kesalahan-kesalahan yang lain Badan Perundangan Negeri Kelantan tidak ada bidang kuasa untuk menggubal kesalahan tersebut. Bukan yang berkaitan dengan hukuman. Sebab hukuman ini dia berkait dengan Akta 355 yang telah menghadkan kuasa yang diberikan kepada Badan Perundangan Negeri. Dan kita simpulkan bahawa walaupun rang Undang-Undang 355 ini dibawa ke parlimen dan kemudiannya digubal, dia tidak akan memberi kesan kepada keputusan dalam kes Nik Eileen tersebut. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.